Keadaan sekarang ni, orang tengah terdesak, orang tak ada duit, mengharapkan gaji yang ada untuk menampung kelangsungan hidup dari bulan ke bulan. Disuruh pula buat invest, disuruh pula menabung. Tak sesuai dalam situasi sekarang ni. What's up guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizwan. Berikutan dengan statement intro aku tadi, mungkin bagi mereka yang baru sahaja menjalani kehidupan ataupun baru sahaja bekerja ataupun baru kategori 18 tahun ke atas ni lah, mungkin mereka ni tiada komitmen yang begitu mantap lah untuk diorang nak survive, setiap bulan. Tetapi tidak bagi mereka yang terkesan ini merupakan kategori-kategori yang mungkin isi rumah, mungkin kategori bujang yang memberi kesan daripada situasi PKP dan sebagainya. Tapi sebelum tu, bagi korang yang masih lagi belum subscribe ke channel ini, please klik button subscribe dan jangan lupa share dan juga like video ini guys. Dan viewers di TikTok, jangan lupa follow. So, menabung amalan murni, menabung amalan mulia. Itu kata-kata yang sebelum PKP olehlah aku cerita. Tapi sekarang ni tak boleh. Sebab apa? Kalau kita lihat, sharing yang aku nak kongsi dengan korang, dari segi fakta dan realiti hasil daripada soal selidik. Daripada Ringgit Plus. Jom kita lihat paparan ini. Soal selidik keadaan kewangan rakyat dedah kebenaran yang menyakitkan. Yang menyakitkan, kata. Yang mana rakyat Malaysia akan mengalami kedudukan kewangan yang sangat perit jika mereka menghadapi kemelesetan global yang akan berlaku di tengah-tengah peningkatan inflasi, menurut satu soal selidik. Tetapi aku tak nak highlightkan semua sekali, sebabnya aku nak highlightkan sedikit saja. Cumanya aku nak maklum kat sini, soal selidik itu dilakukan oleh ringgitplus.com, sebuah laman web kewangan yang dimiliki dan dikendalikan oleh syarikat fintech, Jernesu Sendiran Berhad. Kalau aku salah, minta maaf. Cumanya aku nak cakap bahagian sini, ini adalah isu generasi yang memerlukan penyelesaian jangka panjang dengan sokongan berterusan dan bersepadu daripada semua pihak. Kita tidak boleh tinggalkan sesiapa, katanya pada pelancaran tersebut. Yang mana Ringgit Plus juga berkata rakyat daripada semua lapisan masyarakat kini menghadapi cabaran kewangan yang membarah hingga menyebabkan mereka terdedah kepada kejutan kewangan. Dengan mengambil kira bahawa pelbagai bantuan kewangan telah mengurangkan kesan ke atas mereka pada tahun 2020 dan 2021. Dan ini yang paling penting sekali, sebanyak 70% responden menyatakan mereka menyimpan kurang daripada 500 sebulan atau langsung pun tidak mampu untuk menyimpan. Dan kalau kita lihat kat bawah sini, bilangan rakyat Malaysia yang menyimpan lebih daripada 1,500 sebulan juga telah menurun dengan ketara, katanya. Daripada 20% pada tahun 2020, angka itu telah menurun 4 kali, lebih rendah kepada hanya 5% pada 2022. Kalau kita lihat dekat sini, ini paling penting sekali. Dapatan daripada FLS 2020 juga telah menunjukkan bahawa lebih ramai rakyat Malaysia bergelut dengan simpanan yang kurang di tangan, dengan 53% responden menyatakan mereka boleh bertahan selama 3 bulan ataupun kurang dengan hanya bergantung pada simpanan mereka. Tahun lepas pada kadar 52% dan kali ini menurunlah. Kalau kita lihat dekat sini, dan kalau kita lihat dekat bahagian yang paling penting sekali, so kalau kita lihat, lebih ramai pemegang kad kredit tidak membayar bil secara penuh dengan hanya 55% berbuat demikian pada tahun 2022 berbanding 70% tahun lepas. Ini nak bagi tahu semua pihak yang bergelut dengan masalah kewangan, bukan saja B40, bukan saja M40, malah T20 juga mungkin merupakan pemegang kad kredit yang betul-betul ketara lah. Kalau kita lihat sekini, sebanyak 66% responden berusia 21 tahun ke atas menyatakan mereka akan mempertimbangkan untuk memohon lebih banyak pengeluaran daripada kumpulan wang simpanan pekerja jika kerajaan membenarkan, katanya. So, aku just nak share satu perkara berkaitan dengan kalau kita lihat, ini merupakan data-data daripada QSP berkaitan dengan pendaftaran ahli dan majikan juga. Kalau kita tengok prestasi daripada tahun 2021
sebanyak 289,716 pada tahun 2021 dan sekarang 2022 mencecah 510,354 sebanyak peningkatan sebanyak 76.16% lah. 76% lebih kurang lah. So aku nak highlightkan apa salahnya lah kalau kita bagi peluang kepada mereka yang kata dah lama tak mencarum. Contoh macam seperti mana dalam episod sebelum ni pun aku ada maklumkan kategori suri rumah, ibu tunggal, bapa tunggal ataupun mereka-mereka yang terkesan, bagi mereka orang kata peluang untuk keluarkan, dan yang baru sahaja orang kata menjadi ahli baru dalam sebagai pencarum, bagi mereka setia untuk mencarum seperti biasa. Dan bagi mereka yang ni teruskan untuk mereka keluarkan berdasarkan 4 usul yang dimaklumkan oleh PJR. Maksudnya bagi usul yang pertama, keluarkan semua. Bagi usul kedua, ada peratusan yang tertentu lah melibatkan baki akaun korang lah. So sebab itulah pentingnya dan kewajarannya bagi tuntutan kali ini bukan disebabkan orang kata sentimen-sentimen yang kita selalu bahaskan ataupun keluarkan, tetapi based on kaji selidik pun dah maklumkan, based on kenyataan-kenyataan yang berkali-kali kita pernah kata, tunjukkan di social media ini, bagaimana orang yang ibu tunggal yang tiada rumah dan rumah dilelong, lepas tu anak tak dapat nak makan, dan makan hanya nasi dengan gula sahaja. Itu ada sekitar di Sabah dan Sarawak pernah share perkara ini di TikTok aku, Saja Sembang. So lagilah banyak alasan-alasan ataupun keadaan mereka dekat luar sana yang perlu diselidik lebih lagi oleh pihak atasan. Itu saja perkongsian dalam episod kali ini. Diharap sikit sebanyak memberi info yang terkini dan perkongsian dalam channel Saja Sembang. Bagi korang yang masih lagi belum subscribe ke channel ini, please klik button subscribe dan jangan lupa share dan juga like. Dan viewers di TikTok, jangan lupa follow channel Saja Sembang. Aku Faizwan. Assalamualaikum.